Okey, untuk batik viral ni kan, untuk kain batik, kita nak buat kain duyung. Okey, mula-mula kita kena tengok dulu dia punya bunga. Okey, kadang-kadang bunga ni ada macam, dia ada atas bawah tau. Okey, dia ada atas bawah ni, belah bawah dia kaki. Dia ada kaki, dia ada atas dia. Kita kena tengok dulu. Kalau bunga secara rawak, kita boleh ambil mana-mana. Okey. Okey, contoh macam ni. Dia ada kaki, so kita kena ambil kaki dia lah. Okey. Kaki dia tu bahagian bawah kain. Kemudian kita lipat dua kain ni. Ni untuk zip tepi, okey. Ni untuk zip tepi. Nak buat zip belakang pun boleh. Tapi yang ni buat ni untuk zip bahagian tepi. Okey, kita lipat dua kain ni. Lipatlah bagi elok-elok. Okey. Kain belah dalam dia tu bagi elok-elok lah. Ni. Tengok dia kawasan ni, takut dia ada jarak. Okey, kalau dia jarak tu nanti dah lain dah. Okey, ni bahagian bawah. Kita lipat dua kain ni, kita ambil ukuran customer. Okey, ukuran customer ni lambuh dia 40.5. Okey, 40.5 dia punya ukuran. 40.5 dia punya ukuran. Okey, ni kain duyung. Okey, cara yang paling senang. Okey, siapa yang tak pandai lagi nak buat atas kain, pola dia buat atas kertas dulu. Sama je pola dia. Lepas tu tekap je atas kain. Kain dia lipat dulu. Okey, untuk labuh dia 40.5. Labuh 40.5. Okey. Kita tengok bahagian mana yang kita nak ambil. Bahagian kaki. Okey, tengok bunga kaki dia. Okey, kita boleh ambil sampai sini lah. Dan kita ukur dia pada dia, buang dia punya belang-belang ni. Belang-belang ni buang. Okey, 40.5. 40.5 tambah dengan basi bawah sama dengan 40.5, 41. Okey. 41 sini kita letak di bahagian betul-betul dekat dia punya belang-belang tu. Okey, 40.5. 40.5 tambah dengan basi bawah sama dengan 41. So kita letak 41 kat sini dan tanda terus kat ujung. Okey. Tanda terus kat ujung yang nombor 1 tu. Okey, sini pun sama 41. Terus tanda atas 41. Okey. Untuk bahagian ni pinggang. Bahagian pinggang tadi kita tandakan labuh dia 41 termasuk basi yang bawah. Okey, yang ni. Basi yang atas kita ambil 2 inci terus. Untuk basi pinggang, untuk bubuh getah. Okey. Kemudian kita ambil garisan dia. Okey, ni untuk getah. Okey, tak payah ambil band pinggang kita sambung, tak payah. Yang ni kita terus jahit untuk getah. Kemudian bahu pula. Pinggang ke lutut 16. Okey. Pinggang ke lutut dia 16. Dan kita garis untuk bahagian lutut. Bahagian labuh kita garis. Okey, bahagian labuh kita buang sahaja yang bahagian jalur-jalur tu. Okey, punggung dia 25 bahagi 2. Okey, dia bagikan contoh dekat lin, so kita ambilkan contoh dia 25. Okey, ini kan contoh.
Dia bagikan contoh dekat link. Okey. Dia punya ni 25. Dia punya kain contoh dia. Okey, ni kan semua dia bagi kain contoh dekat dia. Okey, punggung dia 25. Macam mana nak dapat punggung dia dari sini, dari atas, dari pinggang kan, ke bawah 8 inci. Okey. 25 untuk kalau dia bagi contoh kain 25 tu kena bahagi 2 sahaja. 25 bahagi 2 sama dengan 12,5. Kita ambil sini 12,5 untuk pinggang, punggung dan sampai ke lutut. Okey. Kita ambil 12,5. Ini belum masuk basi untuk kita jahit. Kita garis saja sampai atas macam ni. Okey. Ni 12,5. Okey, 12,5 pinggang kita ambil 12,5, punggung dan lutut kita ambil 12,5. Kemudian kita nak ambil cutting dia. Cutting dia di bahagian lutut. Okey, untuk bahagian lutut kena, contoh je kita ukur kat lutut dia 18 dan kita naikkan 2 inci jadi 16 inci kalau kita ukur badan lah. Okey, standard size kita punya labuh pinggang ke lutut ialah 16. Okey, kalau nak buat kain duyung kita kena buat atas lutut, jangan buat sama level dengan lutut. Okey, dia punya cutting dia ni. Nanti kita tak boleh nak melangkah, ataupun kita buat bawah lutut. Ya, nanti tak boleh nak melangkah. So kita kena naikkan daripada lutut tu. Okey. Dan yang bahagian garisan lutut tadi, kalau kata nak fit, kita masukkan 2 inci. Kalau kata nak longgar, kita masukkan 1 inci sahaja. Tapi kita nak ada cutting juga, Lin selalu masukkan 1,5. Okey. 1,5 untuk cutting lutut. Kemudian ambil pembaris ni, kita letak saja bahagian yang ni, kita samakan dan kita letak garis ni. Okey. Kita letak dan kita garis sampai ke bahagian lutut tadi. Kemudian untuk bahagian bawah ni, okey, kita ambil baris lurus dan kita tanda untuk bahagian bawah ni kan. Untuk bahagian bawah, bukaan bawah ni selalunya 16 bahagi 2. Okey, kalau nak ambil sehabis kain pun boleh. Kalau nak ambil 16 pun boleh. 16 tu kita dah boleh melangkah. Untuk 16. Okey. Kita nak ambil sehabis kain pun boleh. Okay, contoh ni Lin ambil sehabis kain. Okey, kita garis sahaja. Yang ini zip dia bahagian tepi, bahagian sisi. Siapa yang nak buat bahagian belakang, kena basikan untuk zip bahagian belakang. Okey, ambil pembaris lengkung, kita nak buat lengkung dia. Okey, macam ni. Bahagian lengkung dia kat sini, fungsi dia bila kita pakai dia tak jatuh. Okey. Contohnya bila kita pakai dia akan jadi macam ni. Kalau kita tak guna pembaris lengkung dan kita biarkan dia ataupun kita naik sedikit, nanti dia akan jadi macam ni. Okey. Nanti dia akan jatuh macam ni, tak cantik. Untuk kain duyung. Okey. Untuk kain duyung. Nampak tak? Kalau kita naikkan yang macam ni, guna pembaris tadi, dia akan jadi cantik, dia akan naik macam ni. Ni. Tapi kalau kita buang sikit,
lagi kembang lagi kita kena naikkan dia punya basi dia tu. Kan? Pembaris tu kita kena guna lengkung, lagi banyak kembang lagi kita kena naikkan. Okey. Kalau kita tak naikkan, dia akan jadi macam ni. Dia akan jatuh, dia punya ujung tu jatuh. Dia tak ada cantik macam ni. Okey, faham tak untuk kain duyung? Okey, itu adalah dari Linda sendiri. Okey, itu adalah sedikit ilmu lah dari Linda. Yang kalau lain cikgu lain mungkin ada pendapat lain. Banyak ilmu sebenarnya, banyak yang kita boleh buat sebenarnya. Okey. Okey, ni sedikit daripada ni lah. Ni untuk kain duyung. Kemudian kita basikan. Yang bawah ni tadi kita dah basikan setengah inci, so tak payah basi dah. Okey, kita ikut sahaja. Ikut sahaja untuk bawah. Untuk sisi sahaja kita basi. Sisi kita basi 3/4 ataupun 3/4 ataupun setengah. Okey. Ni potong. Okey. Bahagian sisi yang belum basi, so kita basikan dalam 3/4. 3/4. 3/4 setengah inci. Tapi itu suka nak basi. Okey. Ini adalah kain duyung. Okey, ni kain duyung. Untuk bahagian pinggang kita dah basi, so kita tak payah basi. Sebelum kita potong, check dulu dia punya labuh tadi 40 setengah. So labuh dia 41 sekali basi bawah dan basi untuk pinggang kita dah basikan, potong je ikut yang tadi. Okey. Siap untuk memola dan memotong terus. Memola dan memotong terus untuk atas kain duyung. Guna kain batik. Okey, kemudian kita pergi untuk menjahit. Okey, ni kita nak jahit pula. Kita jahit tepi dulu, keliling semua. Okey, keliling. Untuk kain duyung, okey, ni kain duyung. Kita tengah jahit kain duyung sekarang. Kita ambil bahagian atas. Okey. Kita ambil bahagian pinggang untuk kita jahit zip. Ambil pinggang dulu. Jangan tertukar pula pergi ambil bahagian bukaan bawah tu. Okey. Ini bahagian pinggang. Kita bukakan dia macam tu. Okey, kita tanda dulu 5 cm. Okey, yang ni bukan 5 inci 5 cm. Dari atas ni kita tanda lebih kurang 5 cm. 2 inci lah. Okey, kemudian kita ambil zip sorok dan kita letak ni bahagian depan dia. Kita ambil yang sebelah sini, kita letak macam tu. Kita telekupkan dan kita pin. Okey, kemudian kita buka macam tu. Kita ambil bahagian yang sebelah lagi. Okey, kita telengkupkan di atas zip. Okey, kita telengkupkan ni bahagian cantik bertemu dengan bahagian depan zip. Kita telengkupkan dia. Okey, yang bagi sama pun semua tu nanti dulu. Kita cuma nak letak bahagian yang betul zip tu. Kemudian kita buka. Kita buka zip. Okey, yang ni guna zip sorok. Okey, untuk sebelah ni dulu. Okey, mula-mula tukar tapak dia dulu. Okey.
Lin guna tapak yang ni senang kita nak tukar tapak lah. Tapi kalau tapak untuk zip sorok, Lin guna biasa punya skru. Sebab bila kita pasang zip sorok yang ni guna tapak ni kan, tapak ni tak boleh pasang zip sorok yang plastik. Bagi Lin lah, kalau yang orang lain tak pasti. Okey, kalau yang Lin memang Lin suka guna yang skru punya ni. Okey, sekejap je pasang. Okey, ni tapak zip. Siapa yang belum tahu, ini ialah tapak zip yang putih ni. Tapak zip sorok. Senang kalau kita pakai zip sorok, kita jahit, kita guna tapak dia. Kemudian okey, yang kita tanda tadi kan, kita tanda tadi 5 inci. So kita letak betul-betul hujung zip tadi ni betul-betul dekat dia kita tanda tadi. Jangan bawah, jangan atas. Betul-betul dekat zip yang dekat tanda yang kita tanda tadi. Okey, letak. Okey, letak zip. Okey, letak dia punya tapak dia. Okey, yang sebelah sini kita bukakan sikit. Macam tu. Kita bukakan sikit sebab kita nak betul-betul kita nak jahit di tepi dia tu. Okey. Basi tadi kita basi 3/4, so kita jahit 3/4. Matikan jahitan dan kita jahit sahaja. Sambil jahit tu tolak sikit, buka dia punya zip dia tu, kangkang dia tu, tolak sikit sebab kita nak ambil betul-betul dekat tepi dia. Tiga per empat. Kalau basi setengah, jahit setengah inci. Kalau basi 1 inci, jahit 1 inci. Okey. Siap untuk sebelah, yang sebelah lagi pun sama. Letak betul-betul dia punya dia punya tanda tadi tu kan. Letak ujung betul-betul yang zip tu. Kita basikan setengah inci dan kita jahit setengah inci. Matikan jahitan. Kemudian jahit. Okey. Telak sikit dia punya zip dia tu. Tolak sikit. Okey, kita nak jahit dia kan. Yang kita tanda tadi, kita letak yang hujung zip ni betul-betul dekat tanda tadi. Okey. Yang tanda tadi kita letak betul-betul dekat kita tanda. Kita letak yang betul-betul yang kita tanda tadi kepala dia tu. Macam ni. Okey. Kemudian kita jahit 3/4 inci. Kalau basi 1 inci, jahit 1 inci. Okey. Bahagian ni kita letak masa kita letak tapak tu. Okey. Okey, ni cara kita nak letak tapak zip. Okey, kepada zip kat atas zip. Okey. Kita letak macam ni. Lepas masa kita nak jahit tu, kita buka sikit dia punya kangkang dia ni, kan. Buka sikit dia punya ni. Masa kita nak jahit, kita buka sikit sebab kita betul-betul nak ambil dia bahagian tepi dia. Okey.
balik. Kita matikan dulu jahitan. Kangkangkan dia sikit. Sambil tarik sikit pun boleh, tak payah pun tak apa. Okey. Okay, siap untuk sebelah. Sebelah lagi pun sama. Sebelah lagi pun sama. Kita ambil zip. Kita letak dekat yang kita tanda tadi. Matikan kat ujung dia tu, matikan. Okey, ni tarik. Okey, sebab apa kita buka dia punya tu tadi, yang zip tadi kan kita tolak-tolak kan, sebab kita betul-betul nak dapatkan dia punya sisi dia tu. Okey, yang betul-betul kat tepi zip tu. Okey, dia nampak cantik, dia tak nampak zip. Okey, kemudian kita tukar tapak zip ni kepada tapak tukar zip. Okey, kita tukar tapak zip ni. Okey, ni tapak zip tapak zip sorok. Siapa yang tak tahu lagi, ni ialah tapak zip sorok. Okey, ada yang besi, ada yang plastik. Tapi saya guna yang plastik. Saya rasa lebih senang guna yang plastik. Sebab yang besi susah sikit. Dia kena pandai main peranan. Okey, kemudian kita ambil tempat letak tapak ni. Okey, korang boleh beli tapak ni, tempat skru dia ni. Okey, ni guna tapak sisi ni, tapak zip ni. Okey, guna tapak yang ni, yang sebelah dia tu. Okey, kita ambil yang kita jahit zip tadi ni. Kan kita terbalikkan. Kemudian kita letak di hujung sekali. Okey, yang last kita jahit tu kita letak atas sikit lah daripada yang kita jahit zip tadi, hujung tu kan. Okey, kita matikan jahitan. Kemudian kita sambung jahit. Okey, tukar zip tapak biasa. Okey, tukar tapak biasa. Ni tapak ni, tapak plastik ni saya guna untuk jahit beg sebenarnya. Okey, untuk kain lekra ke, bolehlah guna tapak ni. Tapi dah selalu guna tapak ni, sebab tu lah dah guna, jadi terbiasa guna tapak ni je lah. Okey, kita jahit. Kalau ada tanda, korang nak tanda pun boleh. Ambil yang ruler tu, yang gigi-gigi tu kan, korang ambil kain kertas warna, kemudian korang tanda untuk korang jahit. Tapi yang tu dia menyusahkan sedikit. Korang buat macam ni je, tanda je. Kalau basi setengah, korang jahit je setengah inci.
kan. Yang ni pun sama, 3/4 basi. Kalau 3 kalau setengah, jahit setengah. Jahit sampai bawah, sampai habis kain. Okey, dah siap ni, kita pergi iron. Okey, macam ni. Kalau kita tak iron, kita kena buka. Okey, nanti iron dulu baru jahit. Okey, kalau tak iron ni macam ni lah, kena buka ni. Okey. Lepas tu lipat setengah inci sebab kita basuhkan bawah dia setengah inci. Kita jahit setengah inci. Kalau rasa susah, pin dulu. Jangan jelujur pula. Kalau rasa masa tu terlalu banyak, tak tahu nak campak mana, okey, boleh jelujur. Pin je dulu. Pin semua, jahit. Okey. Okey, matikan jahitan. Awal dan akhir matikan jahitan, nanti dia terbuka. Okey. Kalau Lin tak payah jahit dah bawah ni. Kalau siapa yang dah terbiasa jahit bawah, yang jahit satu mata sini kan, nak siapa nak jahit tu jahit lah. Tapi kalau Lin memang dah biasa tak jahit, so tak payah jahit. Kan? Tak ada sebab kita nak jahit bawah tu. Kalau kemas lah, kita iron, nanti kita ada iron, nanti kemas juga. Okey, dah siap ni, nanti iron. Okey, iron ni nanti dia akan jadi kemas. Sekarang ni kita tak iron lagi. Okey, kita nak jahit getah pula. Getah pinggang customer ni 31. Kita ukur pinggang dia. Contoh kalau dia tak bagi contoh kain kan. Okey, yang ni punya ni contoh kain, kita ukur keliling je lah. Ukur keliling sekali tempat cangkuk dan palang tu 31. So kita ambil 31. Okey, ambil 31. Kemudian kita potong kain untuk lapik dia punya tempat yang cangkuk tu kan, cangkuk dengan palang tu. Okey, kita potong kain lebih kurang 3 inci, 3.5. Okey, yang ni kita ambil satu hujung kain dia tu, hujung getah tu kita lipat. Okey, video yang sebelum ni pun Lin dah bagi tahu dah cara-cara dia. Okey, macam ni. Okey, kita ambil kain 4 segi 3x3. Lebih kurang 3x3. Kita ambil ujung ujung getah tu.
Kita lipat macam ni. Sebelum ni pun ada Lin bagi tahu dekat video sebelum ni cara jahit kain susun belakang. Okey, kita lipat macam tu. Kemudian kita jahit sahaja. Okey, cara jahit dia kita jahit macam ni. Ni kita matikan sini. Kemudian kita naikkan. Kita turun bawah, kita naikkan, kita turun bawah. Okey, kita matikan. Itu sahaja. Okey. Okey, siap untuk tempat kita letak cangkuk dengan palang tu. Kita ambil kain tadi. Okey, kalau sebelah sisi kita guna zip sorok. Untuk kiri dan kanan, belah mana-mana pun tak apa. Okey, kita ambil satu sebelah, kita letak yang untuk yang kita letak kain tadi tu. Okey, nampak tak dia punya kepala besi tu? Kita letak ni macam tu. Okey, kepala besi. Kemudian yang ni, okey, kita lipat macam ni dan kita masukkan ke dalam. Okey, kita sorok dia masuk dalam. Jahit matikan dulu sebelum kita jahit semua. Jahit kiri dan kanan. Okey, jahit sampai kat getah bawah tu. Kemudian betulkan dulu dia punya ni, kita masukkan juga ni. Okey, betulkan sikit. Kemudian kita jahit dalam 1 inci. Kita naikkan semula dan kita matikan. Okey, ni bahagian depan, ni bahagian dalam. Okey, kita jahit ni lebih kurang 1 inci. Lepas tu kita naik dan kita matikan. Okey, ni sebelah lagi. Betulkan getah dia. Jangan berlipat-lipat macam ni. Korang pergi jahit sebelah. Okey, betulkan, luruskan dulu getah dia. Okey, ni ambil yang sebelah sini, letak macam tu terus. Okey, baru kita adjust. Okey, macam ni kita masukkan. Sama, kita kena samakan untuk bahagian yang bawah tadi, bahagian yang sebelah tadi. Okey, macam ni dan kita masukkan. Jangan jahit lagi sebab kita nak tengok dia punya zip tu sama tak. Okey, sama tak? Sama kan? Okey, baru kita jahit. Dah sama baru jahit. Kadang-kadang kain ni dia ada kain yang memeri. Kadang-kadang dia tak sama. Okey, sama juga, lebih kurang 1 inci. Kemudian kita matikan jahitan. Okey, yang ni untuk bahagian cangkuk, yang satu lagi untuk bahagian palang. Okey, kemudian kita jahit getah pula. Okey,
Okey, untuk jahit getah kita ambil yang kita jahit last tadi tu. Okey. Jahitan yang kat sini tadi tu. Okey, untuk kita jahit getah, kita ambil jahitan ni. Kita matikan. Dan jangan jahit atas getah. Okey. Jangan jahit atas getah. Okey, kita jahit sini. Jangan jahit atas getah. Okey. Kita matikan. Ni, kalau nak guna tapak zip ni pun boleh. Saya tak suka guna. Okey, betul-betul dekat ujung dia. Betul-betul sebelah zip. Sebelah zip, sebelah getah. Okey, masa kita lipat setengah tu, kita lipat setengah masuk. Okey. Nampak tak dia punya garisan getah tu? Dia basi dia satu mata untuk jahitan je. Okey. Kita basi dia untuk jahitan saja. Jangan lebih banyak, tak cantik. Okey ni. Jangan jahit atas getah, nanti tak boleh tarik. Okey. Ni sebab yang ni kita tak iron lagi. Buka. Okey, samakan bahagian tulang dia tu. Tulang dengan ni. Samakan. Okey, kemudian kita tarik. Tarik getah ni. Kalau sangkut tu maknanya korang jahit atas getah lah tu. Okey, kalau tak boleh tarik tu, korang jahit atas getah. Okey, tarik. Kita tarik sedikit. Kemudian buat benda yang sama. Okey. Yang ni. Sama macam tadi juga. Tarik sebab tak cukup kan. Getah dia kena tarik. Kalau kita pasang getah. Okey. Ni untuk getah. Nampak dia punya jahitan dia betul-betul dekat dia punya tepi getah tu. Okey, basi dia pun sikit sahaja. Kemudian kita tarik. Okey. Kemudian kita tarik ni bagi sama. Bagi dia sama rata dia punya getah. Okey, tarik-tarik sikit bagi sama rata. Kemudian kita tindih. Jahit tindih terus kat atas getah dia. Okey. Jahit tindih sini. Matikan. Jahit terus.
matikan dulu. Masa jahitan kita tukar ke nombor 5. Okey, sambil tarik kain sini. Yang ni kita tarik sambil kita jalan. Okey, jalan mesin tu lah. Jangan pergi jalan pula. Okey. Tarik sambil kita tekan. Okey. Mata jahitan nombor 5. Okey. Siap untuk getah. Untuk getah dia. Yang ni Lin guna getah dia lembut. Contoh kita ukur pinggang customer. Pinggang customer 33 contoh. Kelili pinggang dia 33. Okey. Kemudian kita nak ambil getah dia. Kalau getah macam ni, okey, dia ada jenis getah tau. Okey, kalau getah macam ni, nampak dia lembut. Okey. Dia lembut. Okey, kalau getah macam ni kan, dia lembut. Ada satu lagi getah lagi, dia keras. Dia macam keras sikit. Ni tak suka guna getah tu. Dia keras sangat dan tak selesa. Okey, untuk getah ni, contoh pinggang dia 33 contoh. Pinggang dia 33. Kita tolak, kalau getah ni, Lin tolak 3 inci ataupun 4 inci. Sebab dia terlalu lembut. Kalau getah yang keras tu, tolak 2 inci sahaja. Kalau ikut ukuran pinggang yang dia bagi, baju dia ada bagi baju, kita ukur keliling dia, kita tolak 1 inci. Sebab nanti bila kita tarik, getah tu akan dia akan jadi besar sikit. Bila kita tarik kan, kita jahit tadi kita ada tarik-tarik kan. Okey. Tolak 1 inci daripada getah daripada kain yang customer bagi tu. Okey. Untuk jahit cangkuk dan palang. Okey, ni ialah cangkuk dan palang. Nama dia. Korang jahitlah sendiri. Okey. Ni cangkuk dan palang. Okey, ni palang untuk letak di sini. Ada lebihan ni. Yang ni untuk palang. Okey, yang ni untuk cangkuk. Okey. Cangkuk. Orang jahit nanti ya. Macam tu. Okey. Yang ni untuk cangkuk. Okey. Siap kita punya kain duyung. Okey, siap kita punya kain duyung. Untuk pengetahuan semua, Lin ada jual kasut penebat. Okey, ni sebelum jahit korang pakai kasut penebat ni. Kasut ni khas untuk tukang jahit. Dulu wajah dia lain, wajah dia. Dulu pattern lain tau. Pattern lain dulu. Dia macam terbuka sikit. Entah mana hilang kasut tu. Okey. Sekarang Loni. Okey, sekarang dia tukar pattern macam ni. Okey. Korang kena dapatkan kasut ni sebab dia khas untuk tukang jahit. Tukang jahit sekarang banyak merungut. Ada rasa kepas-kepas kaki, ada rasa macam menucuk-nucuk tumit, ada rasa dia pegang je mesin dia macam ada kara. Macam tu. Kan? Okey. Boleh dapatkan kasut ni. Kita ikhtiar untuk sihat. Bila kita dah sakit, kita kena ikhtiarlah untuk sihat. Dan yang belum sakit, tolong cari kasut ni. Bukan bagi jaminan 100%. Kalau dah ditentukan kita akan sakit lah. Okey. Ini untuk jaga kesihatan kita. Kalau kata belum ada kasut ni, tolong beli. Orang kata bukan kata nak promote bukan kata nak promote kasut ke apa, tak. Cumanya kita nak kongsi apa yang kita ada. Okey. Nanti kalau sakit kita tak boleh menjahit. Betul tak? Kita sakit, kita demam, kita nak berjalan tak boleh, nak bangun tak boleh, sakit tumit, sakit lutut. Okey. Sebelum pakai ni dia ada pesanan lah. Okey, siapa yang beli saja Lin akan bagi pesanan ringkas ni untuk yang siapa yang beli kasut ni juga.
Yang siapa yang beli kasut ni je. Nanti Lin akan bagi pesanan tu lah. Kemudian untuk siapa yang ada Shopee, okey, siapa yang biasa dia selalu shopping dekat Shopee tu, okey, pergi ke kasut penebat, type kasut penebat kat situ, dia akan muncul lah kasut ni. Yang tu Lin baru bubuh je dalam Shopee. Baru berapa bulan je Lin bubuh dalam Shopee, sebab dalam tu memang tak ada kasut penebat pun. Okey. InsyaAllah akan membantu anda lah sebagai tukang jahit, insyaAllah. Kita hanya usaha. Okey, sebelum beli tu memang akan ada dapat pesanan. Kalau siapa yang tak dapat tu, tolong WhatsApp Lin. Ataupun siapa yang beli kat Shopee, tolong check link kat Shopee. Dan selalunya Lin akan bagi pesanan tu lah. Dan korang kena tengok apa yang lepas korang dapat kasut tu, mesti korang buka dan tengok apa yang Lin bagi kat korang pesanan tu. Kemudian yang kemudian untuk Sabah Sarawak, yang untuk ke Shopee, Sabah Sarawak tak ada. Boleh WhatsApp Lin untuk siapa yang nak kasut ni, 01946. Okey, untuk Sabah Sarawak boleh WhatsApp Lin terus 0194644 untuk Sabah Sarawak. Dalam Shopee tak ada post ke Sabah Sarawak. Okey. Siapa nak terus beli kat Lin pun boleh. Okey, boleh WhatsApp terus 0194644 Okey. Sampai kat sini saja kita punya kelas untuk kelas kain duyung. Okey. Semoga manfaat untuk semua yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.